Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bersama lagi aku Long JR di dalam segmen Paranormal dan juga Mistik. Aku nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada hangpa semua dan kepada yang dah like channel Amfayat ni. Aku doakan hangpa sentiasa murah rezeki, sihat sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Paranormal dan juga Mistik. Terima kasih kepada hangpa semua kerana tanpa sokongan hangpa semua, aku rasa aku takkan ada minat ataupun satu benda yang best untuk aku cerita dekat hangpa semua. Oleh ada kerana hangpa semua ni, aku rasa patut bagi tahu ataupun aku patut info benda ni kat hangpa. Serta pada hari ni, aku nak cerita pasal legenda Pulau Bunting. Waktu tu kami baru habis SPM pada tahun 2010. Aku dengan member-member aku ni, kami set satu masa tu untuk pergi konvoi ke Pulau Bunting. Cantik tempat tu. Tempat tu pun cukup sempoi lah. Kalau bagi aku, bagi geng pemancing-pemancing, aku rasa tempat tu patut pergi lah. Tapi baru-baru ni aku dengar cerita tempat tu dah tak boleh nak masuk. So aku tak tahulah apa boleh pergi tengok dekat Pulau Bunting tu. Bukan Tasik Dayang Bunting lah. Kalau Tasik Dayang Bunting tu dia di Langkawi. Pulau Bunting ni dia terletak di dalam satu daerah dekatan dengan daerah Yan. Cerita ni bagi aku agak misteri lah. Kerana semua yang aku cerita ni melalui pengalaman aku sendiri, tanpa aku cedok di mana-mana media ataupun di mana-mana kisah orang lain. Dia berkait rapat dengan kisah aku sendiri benda ni. Bila kami sampai di Pulau Bunting tu, memang semua orang time tu memang tak pernah pergi lagi di Pulau Bunting. Ada satu member aku ni, dia ajak untuk kami pergi di Pulau Bunting tu. Maka terjadilah satu konvoi. Agak ramai lah juga. Time tu bulan Ramadan kami pergi. Dia punya hangat tu, Masya Allah. Memang masing-masing ni, orang kata apa, letih nak sampai di kawasan di dalam pulau tu. Semua pakat-pakat ambil view, tengok keadaan di pulau tu. Seronok lah masing-masing. Bila satu-satu tempat hampa tak pernah sampai, dia rasa excited lain macam. Ada yang ambil angin, ada yang nak terjun ke dalam laut. Sebab tempoh kan, dekat situ pun panas. Sampai ada member kata, "Weh, jom kita terjun lah, kita mandi laut." Benda ni agak mustahil lah bagi aku. Sebab kawasan situ pun agak cerun juga. Bagi aku Pulau Bunting ni satu tempat yang agak rare jugalah bagi aku. Member aku ni dia seorang yang mulut yang celupak. Dia suka cakap besar. Dia kata, "Jom kita pergi Thai ataupun jom kita pergi cari puteri mandi. Jom kita pergi Skodeng puteri mandi," kata. Kok jumpa mana tahu. Aku kata, ni tempat kita tak pernah sampai. Tapi hang duk cakap macam tu, aku jadi macam tak best benda ni. Lepas tu dia cakap lagi, benda tak ada apa pun aku cakap. Mereka tak boleh nak buat apa pun kat aku. Bila member aku cakap macam tu, aku dah sound dia, "Weh, mulut jaga." Dia boleh buat tak heran lagi kat aku. Aku dah warning dah dia. Member aku ni dia turun dekat satu cerun tu. Dia seperti keadaan batu yang berdinding di kawasan tu. Dia pun duk bermain-main di kawasan tu. Tiba-tiba satu batu yang besar jatuh betul tepi dia. Mau tak lari dia. Member aku yang cakap besar tu lah yang kena. Aku dah kata kawasan tu bila kita pergi, kita kena radap lah. Sebab kawasan tu banyak jugalah legenda ataupun mitos. Tempat simpanan emas. Lepas tu adalah gudang-gudang gaib ni yang boleh
bagi Intan Permata. Hak tu kisah-kisah rakyat di negeri Kedah. Berkenaan dengan member aku tadi tu, kami rujuk satu orang ni, dia cakap memang depa ada rasa tak syok dekat member aku ni. Depa memang nak buat dia. Orang-orang rap di pulau tu memang nak attack member aku ni untuk ambil dia. Itulah benda ni sebab mulut dia tu memang lancang. Bukan aku nak kata dia saja, termasuk aku sendiri. Benda ni memang jadi pengajaran untuk aku. Lepas-lepas kejadian tu memang kami dah tak pi dah. Aku rasa dekat 10 tahun dah aku rasa aku tak pernah sampai di Pulau Bunting tu. Daripada kisah ni waktu 2010. Bila di Pulau Bunting ni, bila kita pi mancing, kalau kita niat aku pi nak ikan, memang tak dapat lah. Banyak yang pulang dengan hampa. Dan di Pulau Bunting juga aku banyak lah dengar satu orang nelayan ni, dia menjala. Dia ni orang susah. Aku dengar orang tua tu dia baling jala. Bila dia kau jala tu, ada shilling mah di dalam jala dia. Tu wallahualam. Aku nak kata benda tu betul ataupun tak betul pun, kita tak dapat nak ungkap benda tu. Aku teringin juga nak buat satu aktiviti di kawasan Pulau Bunting tu. Cuma dah lama dah aku tak pergi di kawasan tu. Pulau-pulau yang kita dengar ni berkait rapat dengan puteri-puteri ataupun benda-benda yang gaib lah. Contohnya di Indonesia yang menjaga Laut Selatan, iaitu Ngai Lorol Kidul. Hak tu pun dia menjaga antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dan kita ni di Terengganu pun kita ada dengar Puteri Tujuh kait rapat juga dengan laut. Allahualam benda ni. Cuma aku nak pesan dekat aku sendiri dengan hampa, benda ni kita tak boleh tolak ataupun tidak percaya langsung. Sebab kalau kita tak mengalami sendiri, kita takkan tahu. Hampa alami sendiri benda tu. Macam kisah member aku tadi tu, sebab dia bercakap besar, dia hampir ditimpa oleh satu jet, iaitu batu sipi je tepi dia. Kalau kena tu, aku rasa innalillahi wa innalillahi raji'un. Bukan kata kita takut kat mereka, tapi kita kena beringat lah. Sebab kalau mereka pun ada sebarang kuasa ataupun sakti-sakti mereka tu, semua yang Allah jadikan, memang berbilang-bilang makhluk ni, orang kata dia memang ada ujian ataupun tempat untuk mereka duduk. Dia mesti ada tuan tanah di satu tempat tu. Sama ada kita tahu ataupun tak tahu je. Tapi bila kita pi di kawasan satu-satu tempat tu pun, aku rasa benda ni kita kena beradab lah. Hak tu first. Yang penting benda ni jangan cabar dimensi ataupun alam gaib. Kerana kita tak nampak mereka, tapi mereka nampak kita. Apa yang kita cakap, apa yang kita buat di kawasan tu, wa ima di dalam hutan sekalipun, mereka memang pandang kita. Aku rasa benda ni aku rasa puas sebab dapat bagi tahu kat hampa. Bila masuk tempat-tempat yang hampa tak pernah masuk, seperti hutan, Gunung Ganang, Bukit Bukau ataupun di pulau-pulau, hampa kena berjaga-jaga. Kalau hampa rasa kisah aku ni best, hampa boleh subscribe, like dan share video aku ni. Terima kasih sekali lagi kerana menyokong aku. Tanpa hampa semua, aku tak mampu dan aku takkan rasa best lagi buat video
dan next video-video yang seterusnya. Segmen trivia pada hari ini aku memetik daripada kata-kata Buya Hamka, di mana ucapannya ialah kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati manusia yang keras. Sekian saja daripada aku, Lon JR. Assalamualaikum dan salam sejahtera.